亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们又能够在网上见面。让我们来唱一首诗歌，感谢师父的救主。Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk menaikkan, menyampaikan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang seperti gembala. Edisi ketiga nomor 15. Yesus seperti gembala.我们一同来看马太福音第1章18节到25节. Kita buka kitab Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 马太福音第1章第18节，耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶中救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在，
约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你借着这一段的圣经对我们说话，使我们能够明白耶稣基督降生的状况以及对我们的重大意义。Bapa kami di surga, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman yang baru saja kami bacakan. Mohon Roh Kudus menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami, agar kami mengerti tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus dan maknanya, nilainya terhadap kami semua. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 今天跟大家分享一个题目，就是与神一起奋斗的家庭。Hari ini saya akan merenungkan sebuah tema yang saya kasih judulnya adalah keluarga yang berjuang bersama-sama dengan Allah. 家是由一个丈夫一个妻子所建立起来的。Keluarga, rumah tangga adalah sebuah rumah tangga yang dibentuk oleh satu istri dan satu suami. 那么今天的题目就是与神一起奋斗的家庭。Seperti yang saya katakan, tema hari ini adalah keluarga yang berjuang bersama-sama dengan Tuhan. 刚才我们已经读了这个经文， barusan kita sudah baca Nats Alkitabnya. 那么我们就知道这是天使向约瑟的显现，告诉他的未婚妻玛利亚怀孕是从圣灵来的，所以不要把她休了。因为马太福音第1章19节说，约瑟想要暗暗的把她休了。Saudara, Nats hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kita melihat catatan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan memberitahu kepada Yusuf bahwa calon istrinya Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka janganlah menceraikan Maria. Karena di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19, pasal 1 ayat 19 dikatakan, pada waktu itu Yusuf sedang berdiam-diam mau menceraikan Maria. 圣经说约瑟想暗暗的把她休了。其实这里所说的休掉，这个约瑟要把玛利亚休掉，这个休掉的意思呢，就是解除婚约的意思。解除婚约的意思，因为按照犹太人的风俗习惯，一个定了亲的男女可以称为丈夫，可以称为妻子不过还没有举办婚礼，还没有住在一起，
马太福音第1章25节，刚才我们不是读了吗？这里说玛利亚从圣灵怀孕，但是约瑟还没有与她同房。你看，还没有同房，她就怀孕了她就怀孕了。那么这个约瑟和玛利亚定亲没有过夫妻的生活，还没有行婚礼，这不过是定亲而已这个未婚夫未婚妻在他们那个时候的社会风俗可以称为丈夫和妻子。马太福音第1章18节到25节，刚才我们所念的是天使向约瑟显现，叫他不要休掉，就是不要解除与玛利亚的这个婚约那么在马太福音第1章24节就记载说，约瑟听到了这个天使的话，就遵作主的使者天使的吩咐，把玛利亚娶过来。所以在第19节所说的不要休掉或者是他暗暗的要把玛利亚休掉，就是解除婚约的意思，解除还没有行婚礼。那么听了天使的话之后呢，约瑟呢就照着去做，就把玛利亚娶过来，这个我们要明白这一点。Saudara sekalian, nas yang baru kita baca tadi Matius 1 ayat 18 sampai 25 adalah catatan di mana malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf dan memberitahu kepada dia bahwa calon istri Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, karena pada waktu itu Yusuf, ayat 19 dikatakan setelah Yusuf mengetahui akan hal ini, dia diam-diam mau menceraikan istrinya Maria. Nah, saudara, mau menceraikan istrinya. Sebetulnya saudara, kata menceraikan ini maksudnya mau membatalkan perjanjian pernikahan dengan Maria. Kita harus tahu adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman itu, sepasang pemuda dan pemudi yang sudah tunangan itu boleh disebut suami dan istri. Kalau kita di sini tambahin calon suami, calon istri, ya, mereka boleh menyebutnya suami dan istri, tetapi belum mengadakan pesta pernikahan dan belum tinggal sama-sama, ya. Maka Matius pasal 1 ayat 25 di sana dikatakan mengapa Maria mengandung? Malaikat kasih tahu, ya, karena kandungannya itu dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Nah, jadi Yusuf belum bersetubuh dengan Maria karena belum mengadakan pesta pernikahan, belum. Hanya bertunangan saja, ya, bertunangan saja. Jadi sepasang tunangan boleh disebut suami dan istri. Itu adat mereka pada waktu itu, ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, nas yang baru saja kita baca tadi Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu adalah catatan di mana malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf, kasih tahu tentang kehamilan Maria dan berpesan kepada Yusuf, kamu jangan menceraikan, artinya kamu jangan membatalkan, ya, jangan membatalkan pernikahan itu, jangan membatalkan. Nah, Matius 1 ayat 24 mencatat apa? Di sana dikatakan sesudah bangun dari tidur, ini dari mimpi, ya. Jadi Tuhan bicara kepada Yusuf pada waktu itu di dalam mimpi. Ingat, pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Ya, jadi Allah masih memakai cara mimpi dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, jadi setelah bangun dari tidur, ayat 24 dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Jadi artinya dia mengambil Maria
dia menikahi Maria, ya, dia menikahi Maria, tetapi dikatakan tidak bersetubuh dengan dia, ayat 25, ya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, seperti itu, saudara sekalian. 在对观福音路加第1章26到28节说，那个是记载天使向玛利亚显现啊。马太福音第1章讲到天使向约瑟显现，但是在对观福音这个路加第1章26到28节是记载天使也向玛利亚显现。显现做什么呢？就天使告诉玛利亚说：“玛利亚，你呀，是一个蒙大恩的女子，上帝喜悦你，你呀将要怀孕，生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”玛利亚就说：“我还没有出嫁呀，怎么有这一回事呢？我还没有出嫁，怎么有这一回事？”那就证明马太福音1章第19节所说的这个约瑟想暗暗的把他休了，就是解除婚约，因为他们还没有结婚呢，所以在路加福音的记载，这个玛利亚回应这个天使说：“我还没有出嫁，我还没有丈夫，怎么会有怀孕呢？怎么会生儿子呢？”那么路加福音1章35节，天使就回答玛利亚说：“圣灵要临到你的身上，至高者的能力要荫庇你，你所要生的圣子必称为神的儿子。”玛利亚听了以后呢，她就接受了这个使命，Nah, saudara, di dalam Injil Sinoptik, ya, Lukas pasal 1 ayat 25 sampai 28, di sana mencatat malaikat Tuhan juga menyatakan diri kepada Maria, ya. Tadi di dalam Injil Matius malaikat menyatakan diri kepada Yusuf. Nah, di dalam Injil Lukas mencatat malaikat menyatakan diri kepada Maria, memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan sudah memilih dia, ya. Tuhan berkenan kepada Maria dan Maria akan hamil, akan melahirkan seorang anak, ya, diberikan nama Yesus. Itu malaikat yang memberikan nama, Tuhan yang kasih, ya, melalui malaikat. Nah, mendengar ini Maria kaget lah. Jadi dia bilang, ya, di dalam Injil Lukas dikatakan Maria menjawab malaikat, "Saya belum bersuami. Bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa melahirkan anak? Saya belum bersuami." Nah, saudara, jadi ini membuktikan bahwa Matius 1 ayat 19 yang mengatakan bahwa Yusuf diam-diam mau menceraikan. Nah, cerai itu bukan sudah menikah diceraikan. Cerai itu artinya membatalkan perjanjian pernikahan. Ya, itu orang Yahudi, ya, budaya orang Yahudi seperti itu. Ya, jadi menceraikan, pakai kata menceraikan artinya membatalkan. Kalau kita pakai istilah di sini, membatalkan pernikahan. Membatalkan karena mereka belum menikah, saudara. Ya, jadi dia diam-diam dengan istri saya hamil. Wah, saya nanti mau menceraikan dia. Dia udah dengar nih kabar dari orang. Nah, waktu dia lagi pikir bagaimana mau menceraikan, bagaimana mau membatalkan pernikahan itu, Tuhan kirim malaikatnya, kasih tahu kepada dia, kamu jangan membatalkan, kamu jangan menceraikan, jangan membatalkan perjanjian pernikahan kamu. Kenapa? Karena dikatakan hamilannya itu dari mana? Hamilannya itu dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, dari Roh Kudus, bukan dari manusia, ya. Roh Kudus akan turun atas kamu, kata malaikat kepada Maria yang bilang, "Saya belum bersuami." Ya, memang. Tapi Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Nah, saudara sekalian, setelah mendengar kata-kata dari malaikat Tuhan, maka Maria menerima.
那亲爱的弟兄姐妹，你们我想一定看过人家打羽毛球或者是打乒乓打羽毛球打乒乓或者是比赛单打双打，单打是一个对一个那么双打呢就是我们这里2个，对方也是2个，是吧？当我预备这个信息的时候，我就想起因为这个题目是说与神一起奋斗的家庭。Tema kita kan hari ini adalah keluarga yang bersama-sama dengan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya keingetan apa? Saya keingetan orang main pingpong. Orang main pingpong atau main badminton, ya. Main atau mungkin berlomba main. Kan ada single ya, single 1 lawan 1 begitu. Tetapi ada yang ganda, double ya. Jadi kita di sini berdua, dia juga di sana lawannya juga berdua. Dua-dua ya lawan. Nah, di sini kita melihat bahwa Maria ya, Yusuf dan Maria seperti orang yang berlomba ini ya, berlomba untuk berdua ini ya. Ini berlomba main ganda. Main ganda ya. Jadi 2 ini orang melawan melawan musuh ya, melawan iblis seperti itu. Tapi berdua mainnya, Maria sama Yusuf ya, Maria sama Yusuf. 那么你看过，我想你们一定看过打乒乓啦，或者是打羽毛球啦，单打、双打，单打是1对1，是吗？双打呢，我们这里2个，对方也是2个，是不是？所以当我预备这个信息的时候这个与神一起奋斗的家庭，家庭刚才说过是由夫妻2个人建立起来的，所以我们就看见这个约瑟跟玛利亚好像双打一样，双打乒乓啦，双打羽毛球啦，双打要比赛把对方打倒。这个对方是谁呢？这个对方就是魔鬼了，对方魔鬼。所以约瑟跟玛利亚同心，与上帝同心，一同奋斗，要攻打面对这个撒旦，面对这个撒旦。Jadi saudara, tema kita kan hari ini keluarga yang bersehati dengan Tuhan, bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bilang keluarga pasti suami istri. Jadi saya melihat di sini suami istri Yusuf dan Maria ya, kayak orang lagi mau lomba ya, lomba badminton, lomba pingpong ya, ganda ya, berdua nih Maria sama Yusuf, ayo bersatu lawan siapa? Lawan iblis ya, bersama-sama dengan Tuhan berjuang ya melawan iblis. 那为什么我们定的题目是与神一起奋斗的家庭？为什么说玛利亚跟约瑟是和与神同行奋斗呢？为什么说奋斗呢？我们知道，因为耶稣基督降世为人是一个非常不容易的事，是很奇妙，但是也是不容易的，是很巨大的事耶稣基督怎么样来到世界呢？是借着一位母亲怀胎9个月，而这个母亲是还没有结婚的母亲，她怀胎9个月。那么自从亚当夏娃犯罪之后，亚当夏娃的后代子孙呢，他所生下来的儿女们都是有罪性，罪是传下来的，遗传下来的。大卫王曾经说，我在母腹里面就已经有罪了。耶稣基督的降生是上帝用另外的方式让他的儿子耶稣基督降生来到世界上，是由童女、处女，没有结婚的人那么从圣灵感孕是很奇妙的。那么耶稣基督在母亲的肚腹里面母亲怀胎，他在里面这个胎儿是没有罪的，因为是从圣灵感孕，不是一个男的跟女的，一个丈夫跟妻子结了婚之后呢怀孕过夫妇的生活，然后就生孩子，不是这样。所以呢，耶稣基督生下来他是无罪的。耶稣基督
是神来到世界做人，可是他来到世界做人用的方式，上帝用的方式不是像平常一样男女结婚生下孩子，不是。所以是玛利亚还是在处女的时候，童女的时候就从圣灵感孕怀孕，玛利亚生下的耶稣是无罪的，所以他才能够救赎我们。Saudara sekalian, kenapa dikatakan suami istri Yusuf dan Maria, ya, seperti orang lagi berlomba main badminton, ya, ganda suami istri, ya, bersama-sama dengan Tuhan melawan lawannya itu, ya, melawan lawannya. Kenapa saudara? Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia itu tidak mudah. Memang itu satu hal yang ajaib dan sangat-sangat ajaib. Ajaibnya bagaimana? Biasa kita manusia, kita lahir dalam dunia karena papa mama kita menikah. Ya, mereka bersetubuh melahirkan kita. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia, anak Allah datang ke dalam dunia. Dia mau menebus dosa kita. Yesus tidak berdosa. Bagaimana dia datang ke dalam dunia? Allah memakai cara yang lain daripada yang lain, saudara sekalian. Ya, jadi kelahiran Yesus bukan karena pernikahan Yusuf dan Maria. Alkitab berkata, ya Maria yang kasih tahu, malaikat kasih tahu kepada Yusuf, ya, calon istrimu hamil dari Roh Kudus. Nah, malaikat juga kasih tahu kepada Maria. Maria bilang, saya belum bersuami, bagaimana bisa punya anak, bagaimana bisa hamil? Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atas kamu, dan dengan kuasanya dia akan menaungi kamu. Jadi kelahiran Yesus memakai jalur yang lain. Jalur yang unik, yang tunggal. Enggak ada lagi manusia lahir ke dalam dunia seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena sejak Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, saudara, semua anaknya, semua anak cucu keturunannya itu berdosa. Dosa itu bersifat menurun, ya, menurun, saudara sekalian. Raja Daud berkata, waktu saya masih di dalam rahim ibu saya itu sudah ada dosa. Dosa dari mana? Dia belum bisa apa-apa. Ya, dosa dari ibunya. Ya, dari ibu, dari bapaknya. Mengandung dia. Jadi dia begitu lahir, saudara dan saya lahir, kita sudah ada dosa. Bayi, ya, bayi berdosa, anak kecil. Enggak usah diajarin, udah bisa tendang orang, udah bisa marah-marah, udah bisa mukul orang. Itu sifat dosa, saudara. Tapi Yesus lahir tidak berdosa. Dia lahir dengan jalur yang lain daripada manusia. 那么童女怀孕这个事件，神的天使只有跟玛利亚说，saudara, anak darah Maria mengandung lahir sebelumnya ini, malaikat Tuhan hanya beritahu kepada Maria. Yusuf belum tahu。你说这个容易吗？这个可能吗？天使说至高者的能力要应聘你，玛利亚。但是玛利亚会想吗？我的未婚夫怎么样呢？我爸爸妈妈怎么样呢？如果我怀孕呢？我还没有结婚怀孕呢？那么我周围的邻居呢，又怎么样看我呢？在以色列的社会里面，不可以有处女生儿子，他们要用石头把他打死了，你是不正经的人，是不可以的。所以这是不容易的。Saudara, Maria hamil, ya, bakal hamil nih nanti, ya, melahirkan anak. Saudara, malaikat cuma kasih tahu Maria. Belum Yusuf belum tahu waktu itu. Beritahu dulu kepada Maria, ya. Jadi dia bilang saya belum bersuami. Malaikat bilang kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Maria mengerti. Tetapi dia kan pikir, bagaimana suami saya, calon suami saya Yusuf. Dulu kan nggak ada telepon, nggak ada HP. Yusuf begini, ntar dulu saya HP dulu. Nggak ada, saudara. Jadi nggak bisa rundingan, nggak bisa kasih tahu calon suaminya. Dan Allah juga nggak bilang kepada papa mamanya Maria, langsung ngomong sama orangnya.
Jadi bagaimana nanti ya kalau Yusuf tahu nih calon suami saya nih. Jadi kalau papa mama saya juga bagaimana kalau tahu? Tetangga-tetangga saya bagaimana? Komunitas saya bagaimana? Ya kan? Saudara, di komunitas orang Israel itu nggak mengizinkan kalau ada gadis belum menikah itu udah melahirkan, udah hamil, itu berarti dia nggak benar kan sama orang lain, nggak benar toh. Itu akan dirajam sama batu sampai mati, saudara, begitu. Ya. 但是经过天使解释之后呢，玛利亚甘心了，她情愿了啊，她就说在路加福音1章38节，经过天使解释说，至高者的能力要应聘你，你所要生的称为至高者的儿子。所以呢，玛利亚就回答说，路加1章38节，我是主的使，你情愿照你的话成就在我的身上，成就在我的身上。再说当时没有手机，当他对神的天使说我是主的使，你情愿，我肯，我愿意，他还没有，他不能够跟约瑟商量，不能够，没有住在不同的地方嘛，是吗？可是他做决定，我是主的使女，我愿意，我情愿，这是非常了不起。玛利亚情愿甘心把自己献上给主，不是勉强的。她说我心尊主伟大，我灵以神我的救主为乐。 Saudara sekalian, waktu malaikat sudah menjelaskan ya, hamilan kamu itu dari Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Saudara, setelah mendengar penjelasan itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, hamba. Jadilah kepada aku menurut perkataanmu, menurut perkataan malaikat Tuhan. Jadilah di atas diri saya. Saudara, waktu dia mengiyakan itu, saudara, bukan dengan terpaksa. Dan waktu dia mengiyakan itu, Yusuf belum tahu, belum sempat, nggak bisa kasih tahu Yusuf karena kan belum menikah, tinggalnya beda, saudara. Tetapi atas inisiatif dia rela. Dia bilang, saya ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya, biarlah jadilah kehendak Tuhan di atas diri aku seturut firman Tuhan. Dan dia berkata apa? 他说什么呢？他说我心尊主伟大，我灵以神我的救主为乐。 Saudara, dia terima kehendak Tuhan di atas dirinya, bukan dengan terpaksa. Dia bilang apa? Dia bilang di dalam Lukas 1 ayat 46-47, dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, senang karena Tuhan juru selamatku. Kalau saya bisa melahirkan anak ini yang menjadi juru selamat manusia, bagaimana nggak senang, bagaimana nggak girang. Sekalipun dia akan menghadapi tantangan tadi ya. Apakah dia nggak pikirkan seperti itu? Bagaimana calon suaminya? Bagaimana orang tuanya, tetangganya, saudara-saudaranya, komunitasnya? Tapi malaikat berkata, ini adalah anak yang kamu akan lahirkan, disebut anak yang maha kudus. Anak Allah. Jadi saudara, dia terima bukan sekali lagi, bukan dengan terpaksa, bukan dengan hati yang berat. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan dan juru selamatku. Saudara, waktu kita menjalankan kehendak Tuhan, apakah kita, ada orang menjalankan, saya jalankan, rasanya terpaksa apa bagaimana ya? Kalau nggak jalankan takut Tuhan marah, takut dihukum dan sebagainya. Tapi Maria motivasinya lebih tinggi, bukan karena takut hukum, ya, tapi karena dia merasa bangga, dia bisa terpilih, dia gembira, dia mau memuliakan Tuhan. Nah, 我们再看到这个玛利亚怀孕的消息，后来她怀孕了，所以天使就告诉约瑟，你的未婚妻怀孕了，约瑟已经听到了要休掉，上帝就叫天使告诉约瑟，怀孕了，你想一想，一个有志气的男人啊，一定不肯背黑锅，是吗？不肯戴绿帽。怎么？我的未婚妻怀孕了？
我如果接受他，我不是要背黑锅吗？我不是要戴绿帽吗？人家不是会说我没有志气吗？天下再没有别的女孩子吗？你偏要那个，是吧？所以很正常的。如果是约瑟知道了，从别人知道了，想暗暗的把它休掉，要解除婚约，那是人之常情。上帝也明白，所以上帝也有很特别的方法，就特别差遣天使告诉他，你不要解除婚约，你不要休掉它，因为她的怀孕是从圣灵来的。神借着天使也把孩子的名字已经告诉了这个玛利亚，名字都给她起好了，并且告诉她这个孩子是什么呢？这个孩子还没有出生以前，早在旧约的时代，耶稣基督的降生已经有众先知已经预言了，其中就是先知以赛亚已经预言好了。所以呢，天使就告诉这个玛利亚，就说你这个生下这个孩子，这是应验旧约的先知的预言，一个多么荣耀的一个特权。所以马太福音第1章22节说，耶稣基督的降生是要救百姓从罪恶里救出来，必有童女怀孕生子，这是应用旧约以赛亚先知所说的话。Saudara sekalian, Yusuf mendengar dari orang lain, dengar nih, udah ketahuan nih calon istrinya hamil, maka dia diam-diam dia mau menceraikan, artinya mau membatalkan janji pernikahan itu. Nah, waktu dia lagi merenung memikirkan pakai cara apa, ya, karena pada dasarnya Yusuf memang sayang, ya, dia sayang kepada Maria, ya, dia nggak mau mempermalukan ini laki-laki baik sekali, ya, dia nggak mau mempermalukan. Jadi dia lagi pikir bagaimana supaya dia nggak malu begitu, ya, diceraikan, dibatalin gitu pernikahannya. Maka Allah mengutus malaikatnya kasih tahu, jangan ceraikan dia, jangan batal pernikahan itu karena kehamilan dia itu dari Roh Kudus. Saudara, kalau Yusuf tidak cinta Tuhan, dia nggak peduli bagaimana dia menghadapi orang, menikah, tahunya istrinya udah hamil, bagaimana nanti kata orang, iya kan? Saya bisa diketawain, emang nggak ada wanita lain lagi, mana ada orang mau jadi kambing hitam, iya kan? Tetapi Yusuf juga adalah orang yang soleh, orang yang cinta Tuhan. Ya, setelah malaikat menjelaskan hal-hal seperti itu, saudara, dia terima. Ya, tadi kita sudah lihat di dalam kitab Injil Matius dikatakan dia bangun dari mimpi dan dia mengikuti menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui malaikatnya. 天使对玛利亚宣告的时候呢，是提到旧约的先知的预言那么路加福音有记载，在1章第33节，这个以赛亚书有记载，那么这个撒母耳记下那边也有记载。 Saudara, malaikat berkata kepada Maria, ya, waktu dia mengumumkan nanti dia bakal hamil dan dia bakal melahirkan anak, dan malaikat Tuhan mengutip nubuat nabi. Tadi disebut Nabi Yesaya dan juga ada Samuel. Nabi Samuel, kitab 2 Samuel. Ya, ada mencatat itu. Maka di dalam Lukas 1 ayat 33 dia mengutip. Ya, dia mengutip 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayat 16. Dikatakan anak yang maha tinggi ini, Yesus ya, anak Allah yang maha tinggi, dia akan datang, dia akan lahir menjadi raja di dalam keluarga Yakub Israel. Dia akan menjadi raja di dalam keluarga Yakub, artinya dia akan menjadi raja Israel. Matius 1 ayat 24 dikatakan, setelah Yusuf tahu akan hal ini, ya, bahwa
calon istrinya menerima amanat dari Tuhan. Calon istrinya akan melahirkan anak yang maha tinggi. Saudara, Yusuf dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dan dia menikahi. Dia mengambil Maria. Dia menikahi Maria. Tetapi tidak bersetubuh. Tidak menjalankan kehidupan suami istri. Hanya diambil saja. Menaungi. Ya, menaungi. Jadi sudah menikah. Ya, dia melahirkan anak. Tapi itu anak Allah yang maha tinggi. Jadi kita melihat Maria menerima kehendak Allah, hamil. Dan Yusuf juga menerima kehendak Allah. Ya, dan dia mau menikahi Maria yang sudah hamil. Bukankah suami istri ini adalah orang yang soleh, orang yang mencintai Tuhan daripada segala-galanya。亲爱的弟兄姐妹，我们看见当天使向玛利亚宣告她怀孕的时候，这个天使是载入旧约的先知的预言。除了以赛亚有记载，撒母耳记下第7章12节、16节有记载，所以路加福音1章33节就引用撒母耳记下第7章12节、16节的预言，说什么呢？这至高者的儿子要做雅各家的王，雅各就是以色列。至高者的儿子就耶稣生下来，就要做雅各家，要做以色列的王。马太福音第1章24节，约瑟知道未婚妻的使命，他知道他的未婚妻，他是从天使知道的啊，知道这个未婚妻身上肩负着很大的使命，就是童女要怀孕，要生儿子啊。那么约瑟接受，约瑟配合神的旨意，就把玛利亚她的未婚妻娶过来，结婚了，娶过来，只是没有和她同房，没有过夫妻的生活。等到玛利亚生下耶稣之后，他们才过夫妇的生活。所以我们看见这个家庭，这个玛利亚和约瑟这个家庭实在是与神同心，与神同心啊，与神一起奋斗的一个家庭，夫妻同心。玛利亚接受神的旨意，她愿意在她处女的身上怀孕，生下耶稣基督。约瑟也接受我的未婚妻怀孕生儿子，我接受他，我不管别人怎么说。你说这是不是夫妇很同心？两个人都是敬畏上帝的。耶稣出生之后，在耶稣的时代呢，当时的王是希律王。希律王他从这个耶稣降生的事啊，天上有出现了非常奇妙的星星，一个很大的星。所以在东方有几个博士看见天上的星，他们知道有一个大人物，有一个大君王要降临，所以他们就照着这个星的方向啊，星的方向就走到以色列地，走到以色列地。那个时候在犹太地的王就是希律王。希律王从东方的博士知道，你们这里有一个新生的王降生。希律王听了以后很吃惊，我是王，怎么有一个新生的王要来呢？不是跟我要争夺王位吗？所以希律王听了以后呢，就下决心要杀死耶稣基督。这个降生的婴孩啊，他以后要做，我要把他杀死。那么上帝知道这件事情，所以上帝又差派天使告诉约瑟，在梦中也告诉约瑟，他说你要带着你的妻子，带着这个儿子耶稣，你要离开这里，
你要离开这里，你要到哪里去呢？你要避难，带着小孩子和他的母亲，你看和他的母亲因为他们还没有同房所以这个孩子还有他的母亲你要逃到哪里？逃到埃及去。我们再次看见约瑟又是很顺服，把玛利亚娶过来，他顺服。现在怀孕了，还没有生呢，但是王知道了，王要杀死这个孩子，所以他又带着他的妻子和小孩的母亲带着小孩和他的母亲就逃到埃及去。你看这何等的不容易，在晚上在夜间带着孩子，又不是我的孩子，是玛利亚的孩子嘛。这玛利亚的孩子就是上帝的圣子，他是敬畏上帝。他第二次他听了，他又遵行，他就快快的在半夜的时候呢，不怕辛苦，不怕危险，也不怕人的讥笑，就逃难避难到埃及。那么希律王死了以后，上帝再一次告诉天使，你去告诉约瑟，现在他可以回去了，因为那要杀小孩的希律王，那个希律王已经死了，他可以回去。所以呢，不知道多久大概1-2年之后带着小孩子和他的母亲回到以色列地。所以3次我们看见约瑟非常非常的顺服上帝。第一，把玛利亚娶过来；第二，带着玛利亚和小孩逃到埃及；第三，从埃及又带着小孩和他的母亲再回到以色列地。你看多么一个非常敬畏神、非常爱神的一个弟兄，非常爱神的一个弟兄。Saudara sekalian, waktu Yesus lahir, waktu Yesus lahir yang menjadi raja adalah Herodes. Raja Herodes dengar, karena ada orang-orang Majus, orang-orang pinter datang dari timur, mereka lihat bintang, tahu ada pembesar datang, ada satu raja yang lahir. Mereka datang mau menyembah raja itu, mereka ikutin arahnya bintang itu. Tuhan juga pimpin mereka datang ke tanah Israel, datang ke tanah istana Raja Herodes. Tanya, di mana ya itu raja yang baru? Kagetlah Herodes, saya raja, ada lagi raja yang baru. Waduh, ini mau merebut tahta saya. Jadi dia mau membunuh anak laki-laki di bawah umur 2. Jadi dari timur itu orang-orang pintar, orang Majus datang, itu perjalanannya kurang lebih 2 tahun itu. Jalan kaki kan zaman dulu, naik onta dan sebagainya, saudara. Jadi dia hitung-hitung kira-kira ini anak umur 2 nih, udah umur 2, saudara. Jadi dia mau membunuh. Saudara, Tuhan tahulah rencana manusia, dan Tuhan utus malaikat kasih tahu Yusuf, sekarang kamu bawa anak ini sama ibunya bukan anak dia kan berarti, bukan dari dia, sama ibunya. Karena raja mau membunuh, pergi ke Mesir, sementara ngungsi, nanti kapan pulang saya kasih tahu. Jadi tengah malam itu juga, saudara, malam-malam dia bawa istrinya, dia bawa anaknya Yesus yang masih kecil itu, saudara, ngungsi ke Mesir. Nah, ngungsi ke Mesir, saudara. Nggak tahu berapa lama, akhirnya Raja Herodes yang mau membunuh Yesus mati. Maka Allah mengutus lagi malaikat, kasih tahu lagi kepada Yusuf, ini raja itu udah mati, Herodes yang itu udah mati, kamu boleh bawa anak itu pulang. Jadi saudara 3 kali kita melihat, ada catatan 3 kali. Yusuf ini seorang pria yang betul-betul soleh, yang betul-betul mencintai Tuhan, saudara. Yang pertama dia taat, dia menikahkan menikahkan Maria. Yang kedua, membawa anak itu, membawa Yesus yang masih bayi, saudara, sama Maria ngungsi ke Mesir. Berapa tahun kemudian dapat lagi petunjuk dari Tuhan, bawa anak itu, bawa Maria kembali ke tanah Israel. Saudara, ini suami istri betul-betul sehati, dipakai oleh Tuhan. 那么回到以色列地之后呢，夫妇2个很同心的把至高者的儿子，把耶稣基督教养，从婴孩保护他，
抚养他啊，教导他，带他到圣殿。12岁的时候带他到圣殿一同敬拜上帝，一直到约瑟离开世界。我们不知道约瑟几岁离开世界啊，但是一定是在耶稣基督12岁之后。耶稣基督在青少年的时候，大概这个约瑟已经死了，所以呢，他呢已经把耶稣真正的带到圣殿敬拜，已经12岁了呀。那么以后呢，他的责任完了，他离开世界，圣经也没有记载。Saudara sekalian, setelah Yusuf membawa Yesus dan Maria kembali ke tanah Israel, mereka berdua suami istri, ya saudara, merawat Yesus, mendidik Yesus, ya, dan Yusuf dan Maria juga masih akhirnya mereka menjalankan kehidupan suami istri. Mereka juga melahirkan anak dan sebagainya, saudara. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, tetapi mereka sungguh-sungguh membentuk Tuhan Yesus, ya. Dari bayi, ya, dipelihara, dinaungi, dilindungi, ya. Ada bahaya kan, ya, ada yang mau membunuh, dilindungi. Dan sampai Yesus umur 12. Anak laki-laki Yahudi umur 12 itu udah dianggap dewasa, ya. Jadi bisa ikut papa mamanya ke bait suci. Bait suci cuma satu, saudara. Rumah ibadah banyak, tapi bait suci cuma satu. Ya, jadi Yesus kita melihat, ya, waktu umur 12 udah papa mamanya kan bawa dia, ya, ke rumah Tuhan. Ya, kita tidak tahu, saudara, Yusuf umur berapa meninggal dunia. Tapi yang pasti setelah Yesus umur 12. Mungkin setelah Yesus menjadi pemuda remaja. Ya, karena umur 12 Yusuf masih bawa Yesus ke bait suci bersama-sama dengan Maria. Ya. Jadi dia menerima kehendak Tuhan, ya, dia memelihara, dia menaungi, dia menjaga, ya, Maria, dia menjaga Yesus yang masih kecil. 所以我们看见主耶稣是在一个有意向、有使命感的家庭出生长大。玛利亚怀孕生下耶稣，抚养耶稣，需要丈夫的庇护，是吗？需要丈夫的庇护，需要丈夫在物质上的供应。所以呢，约瑟就担起这个责任。他们两夫妻在上帝拯救人类的大计划中与神同心，与神同工，扮演了非常重要的角色。这一对夫妇， Saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus Kristus lahir di sebuah keluarga, ya, keluarga yang suami istrinya memiliki visi misi, memiliki jiwa misi dari Tuhan. Yesus lahir di keluarga seperti itu. Yesus lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria, suami istri yang mencintai Tuhan, ya. Maria hamil dan melahirkan Yesus, ya. Dan Maria butuh naungan seorang pria. Maria butuh naungan suaminya. Memang tadinya juga calon suami yang udah mau menikah, ya. Butuh dinaungi, ya. Butuh juga dipelihara. Yusuf bekerja cari nafkah, ya, memelihara, merawat, memelihara istri, memelihara anak-anak. Jadi kita melihat Yusuf dan Maria, ya, ada bagian di dalam rencana agung Allah yang menyelamatkan manusia. Yusuf dan Maria bersehati dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, memainkan peranan yang sangat-sangat penting sekali. Luar biasa. Maka tema kita hari ini adalah apa? Keluarga yang bergumul, keluarga yang bersama-sama bertempur, ya, dengan Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang mau mematikan Yesus yang masih kecil itu. 今天有的基督徒的夫妇在侍奉上虽然同是基督徒，有一些夫妻不是很同心的爱主。有的时候丈夫爱主，
妻子不爱主，丈夫要奉献。妻子说不要奉献太多，丈夫要侍奉，你不要一直忙着教会。反过来，有的家庭太太爱主肯奉献肯侍奉，丈夫说不要奉献太多，不要天天忙着，哪里有天天忙着教会？一定不是，他就形容不要一直忙着教会，不支持太太的侍奉，有的丈夫不支持妻子的侍奉。但是我们看见玛利亚和约瑟非常同心，从他们还没有结婚，一直到他们结婚，一直到他们把耶稣基督抚养起来，一直到约瑟离开世界，他们都是非常同心。Saudara, pada hari ini ada keluarga, ya ada keluarga Kristen, walaupun suami istri Kristen, tapi ada kalanya suami cinta Tuhan, istri tidak cinta Tuhan. Suami mau kasih persembahan banyak-banyak, istri bilang jangan banyak-banyak kasih persembahan. Ya, suami mau melayani Tuhan, jangan sering-sering, jangan repot-repotin pelayanan terus. Ya, mencegah suaminya, nggak kasih suaminya melayani dengan leluasa. Sebaliknya, ada istri cinta Tuhan, suami tidak cinta Tuhan. Istri mau pelayanan, suaminya nggak kasih, nggak dukung, nggak terang-terangan, nggak ngomong di gereja sih ya, tapi nggak dukung lah pokoknya. Pulang mukanya cemberut ya, jadi mana suaminya istri pulang ya nggak damai. Ada kalanya istri yang aktif, suami nggak aktif, pulang suami marah-marah, nggak dukung. Akhirnya suaminya juga nggak mau melayani Tuhan lah, istri juga nggak mau melayani Tuhan. Yang aktif juga karena nggak didukung, nggak jadi berkat kan, seperti itu. Tapi kita melihat Yusuf dan Maria dari belum menikah sampai sudah menikah, mencari nafkah, bukan saja piara anak sendiri ya, tetapi juga memelihara Yesus, mendukung sampai Yusuf meninggal dunia. Saudara, biarlah menjelang hari Natal ini, saudara, kita mengenang, biasanya kita kalau dengar kata Yusuf gitu ya, Maria, tapi hari ini saya combine, saya satukan. Keluarga itu kan suami istri. Kayak orang main badminton, main pingpong, ganda, suami istri bersatu dengan Tuhan, ya, bergumul, melawan, ya, kuasa-kuasa kejahatan. Saudara, biarlah keluarga kita, keluarga saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, saudara dan istri, saudara dan suami dan anak dan papa mama, sehati semua sekeluarga memuliakan Tuhan. Bawa jiwa banyak-banyak datang kepada Tuhan. Ada KKR Natal, saudara. Kita ikuti KKR Natal, bawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见一对非常爱神的夫妇约瑟跟玛利亚何等的同心，他们两个都没有彼此先商量，但是两个都非常接受神在他们身上的旨意，成就伟大的事工，在上帝拯救人类的历史里面，拯救人类的救赎的大功，竟然有他们的份，何等的感恩！就今天你也给我们机会，我们也可以在上帝救赎人类的事工上，我们也可以参与，就是把人带到主的面前，用我们的话语向他们做见证，用我们的生活向他们做见证。求主恩待，求主赐福。Terima kasih Bapa kami di dalam surga sudah memaparkan sebuah lukisan yang sangat indah sekali. Kami melihat pasangan suami istri Yusuf dan Maria begitu kompak, begitu bersehati, begitu berkomitmen, sehingga mereka mendapat hak istimewa di dalam rencana agung Allah yang menebus dosa manusia. Mereka bisa ambil bagian. Tuhan juga mengizinkan kami juga bisa mengambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah, penebusan Allah kepada manusia yang ada di dalam dunia, yang hidup di dalam kegelapan, yaitu melalui memberitakan Injil, membawa manusia datang kepada Tuhan. Kami juga bisa ada bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. 今天的信息给我们看见
约瑟和玛利亚这一对年轻爱主的夫妇，他们在侍奉神的事上非常同心，他们在各自的岗位、地位、身份，把最好的、上好的奉献给主。让我们向他们学习，对神说：主，我愿意奉献我一生。Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita diperlihatkan kepada sepasang suami istri yang masih begitu muda, Yusuf dan Maria. Pasangan suami istri ini walaupun mereka masih muda, tapi mereka begitu mencintai Tuhan, begitu bersehati melayani Tuhan. Mereka masing-masing di dalam status mereka, posisi mereka mempersembahkan yang sungguh-sungguh terbaik, yang paling baik untuk Tuhan. Mari kita meneladani mereka, berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya bagi Engkau. Kita angkat puji-pujian edisi yang kedua, nomor 32. Aku persembahkan hidupku bagi Tuhan.